Okey, hari ini kita akan lihat pula mengenai family Rafflesiaceae. Rafflesiaceae merupakan salah satu family yang utama di Semenanjung Malaysia kerana ia mempunyai nilai ekonomi terutamanya untuk industri ekopelancongan, di mana spesies-spesies daripada genus Rafflesia tidak boleh ditemui di kebanyakan tempat, dan tapi boleh ditemui di Semenanjung Malaysia dan juga di Borneo. Ini adalah Rafflesia arnoldii. Rafflesiaceae berada bawah order Aristolochialis dengan ada lebih kurang 40 spesies dan terdapat 9 genus di dalamnya. Dan dua genus utama yang kita kena tahu yang berada di Semenanjung Malaysia adalah genus Rafflesia dan juga genus Rhizanthus. Jadi ia mempunyai sebaran di kawasan tropika. So kalau kita lihat pada peta ni, kawasan yang warna hijau, sama ada hijau muda ataupun hijau gelap, merupakan kawasan-kawasan yang mempunyai taburan Rafflesiaceae. Ini adalah beza antara genus Rafflesia dengan Rhizanthus menurut Xuan Keng, salah satu daripada publication mengenai family tumbuhan berbiji pada tahun 1978. So kalau kita tengok, beza utama daripada Rafflesia dengan Rhizanthus adalah saiz bunganya, di mana bagi Rafflesia saiz dia adalah 30 hingga 40 cm diameter, dengan lobus parienya ataupun perigon yang kelihatan seperti sepal tu ataupun petal biasanya dalam 5. Okey, manakala Rhizanthus pula bunganya kecil, saiz dia sederhana di bawah 30 cm. Dengan lobus parien ataupun perigonnya 14 hingga 18. So dia kecil tapi dia punya lobus perigon dia banyak. So sebelah kanan kita nampak kat situ Rhizanthus sangat kecil berbanding dengan sebelah kiri merupakan Rafflesia yang lebih besar. Kadang-kadang bunganya saiznya lebih besar daripada saiz badan kita. Okey, contoh Rafflesiaceae yang terkenal di Semenanjung Malaysia adalah Rafflesia cantillii, Rafflesia hasseltii, Rafflesia kiri dan Rafflesia azlanii. Ini adalah Rafflesia cantillii. Ini adalah Rafflesia hasseltii. Ini adalah Rafflesia kiri. Dan ini adalah Rafflesia azlanii. Jadi antara ketiga-tiga ini terdapat perbezaan dari segi morfologinya. You all boleh go through ciri-ciri yang membezakan antara tiga spesies dalam jenis Rafflesia ini yang boleh ditemui di royal belum perak. Jadi Rafflesiaceae ini merupakan kumpulan tumbuhan parasit dengan jasad endofitik tumbuh seperti talus di dalam batang berkayu ataupun pada akar genus Tetrastigma daripada family Vitaceae, iaitu family anggur, di mana ia salah satu daripada pokok pemanjat ataupun liana. Maksud jasad endofitik ni adalah organ vegetatif yang menyusut membentuk struktur seperti talus atau miselium dalam tumbuhan perumah. Maksud dia tumbuh dalam tumbuhan perumah. Kalau dalam kes ini adalah dalam akar Tetrastigma. Tumbuhan parasit tidak punya daun, tidak berakar dan tanpa klorofil. Jadi bunganya tunggal, bisect atau monoecious. Maksudnya adalah sama ada dia monoecious atau dioecious. Inilah ciri utama pada family Rafflesiaceae. So kita tengok kat situ, peringkat awal dia muncul tu adalah seperti bengkakan saja pada akar. Okey, bila dia tanggal dia akan tinggalkan bekas bak cawan yang dipanggil cupule. So kalau sebelah kiri sekali tu yang hitam tu, selepas dia punya bunga tu tanggal, dia akan tinggalkan jasad bak cawan yang dipanggil cupule. So kita tengok kat sini, gambar nombor 1 dia cuma bengkakan daripada akar Tetrastigma, and then keluarlah satu bungkah. Dan pada gambar yang ketiga, kuduk telah mula kelihatan, dan pada gambar keempat kita akan lihat dia sudah mula untuk blooming, termasuk pada gambar pada nombor 5. Dan pada gambar nombor 6, kelopak ataupun dia punya sepal ataupun lobus perigonnya telah mula membuka, dan akhirnya pada gambar ke-7 ia dalam bentuk full bloom. Ini adalah proses yang dilalui.
So kita nampak kat sini So kitaran bagi Rafflesia ni adalah lebih kurang dalam 3 bulan. Bermula dengan nombor 1, kita akan lihat akar tu membengkak. Kemudian pada bahagian kedua tu kita akan lihat selepas 190 hari akan munculnya bahagian yang akan membentuk kudup. Pada 61 hari kemudian selama 61 hari akan keluarlah bracta. Dan kemudiannya dalam masa tempoh 1 ke 2 hari dia akan mula berkembang. Dalam tempoh lebih kurang seminggu dia akan berkembang dan dia akan matang dalam tempoh 6 hingga 8 bulan. Seterusnya akan membentuk spora pada 1 hingga ke 2 hari dan dalam tempoh 46 bulan dia akan mula germinate ataupun bercambah di dalam hos. Okey, so kitaran ni akan berlaku semula. Okey. Dia akan membentuk bengkakan tu balik pada lebih kurang 3 bulan. So masa yang dia nak ambil untuk muncul agak lama, tetapi tempoh berkembangnya sangat pendek, lebih kurang dalam masa seminggu saja. So kalau untuk pengkaji-pengkaji mereka memerlukan tempoh tersebut untuk kutipan pemeriksaan bunga-bunga Rafflesia di lapangan. So bunganya bersaiz kecil hingga besar, biasanya unisex dan bersaiz sederhana. Kat sebelah kanan ialah contoh-contoh spesies-spesies Rafflesia yang boleh ditemui di kawasan Borneo dan Semenanjung Malaysia. So nampak sebelah kiri yang bersaiz kecil dan sebelah kanan adalah yang bersaiz gergasi ataupun jinjati. So ini adalah bunga unisex yang betina dengan enter rudimentari. Kalau kita lihat bahagian paling luar tu kita gelar sebagai perigon, merupakan bahagian utama bunga, di mana biasanya terdapat 5 perigon. Ia menyamai petal. Okey, kalau bahagian bunga dipanggil petal, kalau pada Rafflesia kita panggil perigon. Kemudian dia ada struktur yang terkeluar tu kat dalam sebahagian tengah dipanggil sebagai diafragma. Okey. Selepas diafragma, di bawah diafragma kita akan jumpa window ataupun tertingkap dalam bahasa Melayu. Dan bila dalam satu bentuk bunga tu dia akan meninggalkan satu bukaan di tengah-tengah yang dipanggil sebagai patur. So kita tengok kat sini, ini merupakan bunga tunggal dengan perigon yang biasanya bak piring atau tubula pada bahagian pangkal. Kita nampakkan bentuk dia tu. Okey, lobus prayennya ataupun lobus perigonnya 5 hingga banyak. Bagi Rafflesia, bahagian apex tube ditutupi separuh oleh diafragma. Bermaksud kalau kita tengok biasanya kita akan nampak sebahagian besar bahagian dalam tu tertutup dan nampak apex terbukaan sekecil saja. Okey, nampak dia punya bahagian ni ditutupi separuh daripadanya oleh diafragma. Okey, stamen biasanya berkumpul di sekeliling kolom dan bila memang agak banyak, ternampak panah-panah tu bercantum membentuk synendium pada bahagian bawah. Okey. Filamen berasingan and then enter terbuka membebaskan polen. So pembiakannya adalah menggunakan organ pembiakan polen dengan penyebaran polen. Dinding dalam tiub perigon sentiasa diseliputi oleh struktur seperti rambut yang dipanggil sebagai ramenta. So, ciri-ciri ramenta ini sangat spesifik bagi setiap spesies. Itu anak panah menunjukkan kehadiran ramenta di bawah tertingkap. Dan pada bahagian tengah, pada bahagian bawah diafragma, kita akan lihat tumpuk-tumpuk yang warna putih pada anak panah yang ditunjukkan oleh anak panah dikenali sebagai tingkap atau jendela. Di sinilah kawasan di mana pendebungaan biasanya mula nak berlaku. Ini adalah menunjukkan jenis-jenis ramenta berdasarkan spesies yang berbeza. So kalau kita tengok,
Setiap genus, setiap spesies contohnya Rafflesia padma akan berbeza dengan Rafflesia cantillii. Maksudnya setiap ciri ramenta itu menggambarkan ciri sesuatu spesies Rafflesia. So, sebut tentang perigon ataupun lobus perigon, ataupun kalau dalam bahagian bunga kita panggil sebagai petal, kita akan nampak tompok-tompok tu. Tompok-tompok tu dipanggil sebagai puru. Okey. Jadi, corak dan warna tumpukan ini adalah mala. Ataupun mala tu maksudnya dia standard. Sama je untuk spesies dan digunakan dalam pengecaman setiap spesies. So, di bahagian tengah tu kita akan jumpa satu kolom. Dan di tengah kolom tu, dia macam pentas kan, akan terdapat satu projectant processes ataupun dipanggil prosesa. Ciri ni, kolom ini menempatkan organ jantan dan organ betina atau ovari dalam bunga betina. So, kalau kita nampak dekat bawah kolom tu, ada banyak stamen dan juga stigma. So, bunga jantan dan bunga betina bagi Rafflesia adalah pada bunga yang berbeza. So, bila bunga jantan dan bunga betina memerlukan bunga yang berasingan, ia sangat memerlukan ejen pendebungaan. Okey, ini kita cerita di atas diafragma tadi, kita panggil ada satu structure yang dipanggil sebagai prosesa kan, projecting prosesa. Dia pada mulanya dianggap berevolusi dengan stil dan misu, tetapi banyak pandangan mengatakan fungsinya adalah untuk penyebaran haba. Namun, fungsi sebenar prosesa ini masih lagi dalam kajian. So, stigma tadi berada dekat apex kolom. Kalau kita tengok tadi dekat bahagian kolom, kita akan jumpa stigma dan statementnya. Bagi bunga jantan, kita akan jumpa statementnya, dan bagi bunga betinanya adalah stigma. So, dia punya ovari pula bersifat inferior ataupun semi-inferior. Buah pula dalam bentuk beri dengan biji yang halus dan endosperma yang tebal satu lapisan embrio dan sangat sukar dibezakan. Ini adalah antara keratan memanjang pada bunga Rafflesia yang masih belum berkembang ataupun belum bloom lagi. Jadi ejen pendebungan utama pada Rafflesia ada dikatakan tikus, ada dikatakan serangga lain, tetapi yang paling popular adalah lalat, dipanggil carrion flies daripada jenis Lucilia. Jadi lalat dengan dia mempunyai dia tertarik pada bau yang dihasilkan bunga segar. Okey, terutamanya semasa musim panas. So, bau ini menggalakkan lalat itu masuk ke dalam, di mana semasa proses dia masuk tu, polen akan melekat pada thorax atau kaki lalat. Dia bunga-bunga tu lekat. And then bila dia hinggap pada bunga yang lain, akan berlakulah pendebungaan. Kita lihat kat situ bagaimana lalat masuk ke dalam bahagian kolom. Okey. So, atas tu kita akan nampak diaphragm dan prosesa pada bahagian atas sekali. Ini lalat crayon flies. Lalat hijau. Okey, lalat tersebut mungkin bertelur, menghisap madu, katanya masih ada madu dalam ni, atau menggunakan ramenta sebagai tempat mengawal semasa menjadi ejen pendebungaan. So, masih dalam peringkat kajian lagi. Okey. Untuk kawasan yang berbau ini, telah ada kajian yang telah dijalankan tetapi masih belum dipublish, belum masih diterbitkan. Didapati semua bahagian mengeluarkan bau, tetapi pada peratusan bau yang berbeza mengikut kadar rembesan bahan yang terdapat pada organ-organ dalam Rafflesia. Kemudian dikatakan tupai tanah adalah merupakan ejen penyebar biji benih yang utama. So, seterusnya nanti memberi latihan pada semua untuk
dijawab dan dikembalikan kepada saya dalam UKM Follow ataupun by email. Selamat maju jaya semua. Terima kasih.